Hello semua. Kami dari kumpulan 5 akan membentangkan tajuk penulisan Bible menggunakan bahasa Melayu bagi MPU 3113 Hubungan Etnik. Terdapat beberapa subtopik yang akan dibincangkan dalam video ini. Antaranya ialah pengenalan, kronologi, keratan akhbar atau artikel, peruntukan dalam perlembagaan persekutuan, kesan terhadap masyarakat dan negara, faktor perbalahan, langkah membendung dan akhir sekali kesimpulan. Alkitab atau Kitab Injil ialah kitab suci penganut agama Kristian. Usaha menerbitkan Bible menggunakan bahasa Melayu telah bermula sejak awal daripada 169 11 dan terhenti pada 1733. Versi pertama diberi nama sebagai Ledekar, bertujuan menyebarkan agama Kristian di Asia Tenggara. Usaha awal adalah daripada dua orang pekerja syarikat Timur Berlanda dan atau juga VOC dan seorang peniaga bernama Albert Cornelius Ruhl dan kerani bernama Jan van Hassel. Tanggal 3 November 2017 merupakan detik rohani yang bersejarah kerana pada hari itu, kitab suci terjemahan Bible telah dikeluarkan dalam bahasa Melayu. Beberapa orang Kristian telah dipilih menganggotai sebuah kumpulan penterjemah. Kumpulan penterjemah itu diminta untuk menghasilkan kitab terjemahan Bible yang tepat dan juga mudah untuk difahami. Mula-mulanya, kumpulan penterjemahan akan memilih kata-kata Melayu yang sepadan dengan semua istilah utama dan yang digunakan dalam terjemahan dunia baharu bahasa Inggeris menggunakan sistem komputer Watchtower Translation System. Kemudian setelah istilah-istilah bahasa Melayu dipilih, mereka akan mula menterjemah Bible ayat demi ayat. Banyak usaha telah dicurahkan untuk memastikan agar terjemahan dunia baharu dalam bahasa Melayu ini dapat menyampaikan firman Tuhan dengan tepat, jelas dan juga mudah difahami. Siapakah yang menghasilkan terjemahan ini? Terjemahan Dunia Baru ini diterbitkan oleh Watchtower Bible dan juga Tract Society. Mereka merupakan badan berkanun yang mewakili saksi-saksi Yehova. Saksi-saksi Yehova juga dikenali sebagai pertubuhan agama Kristian yang dikenali di Barat sebagai Jehovah's Witnesses. Ia mewujudkan gerakan pemulihan untuk agama Kristian pada abad pertama yang dilakukan oleh pengikut Yesus Kristus. Seorang pendakwa Kristian yang bernama Robert Hutchings telah memulakan gerakan untuk membaiki versi Bible di Pulau Pinang. Namun begitu, terdapat banyak kesalahan dalam penterjemahan Bible. Kedatangan Claudius Thompson sebagai anak murid Munsyi Abdullah telah mempelajari bahasa Melayu. Beliau telah memperterjemahkan Bible ke dalam bahasa Melayu. Namun begitu, ramai yang tidak memahami penterjemahannya dan beliau mendapat pelbagai kritikan. Terdapat contoh kesalahan penterjemahan Bible ke dalam bahasa Melayu yang disalah anggap. Antaranya ialah Kingdom of Heaven yang ditranslatekan sebagai Kerajaan Syurga, Word of God sebagai Mulut Allah dan Son of God sebagai Anak Allah. Bagaimanapun, versi ini tidak lagi diedarkan di semenanjung Malaysia kecuali Borneo dan Sumatera. Kronologi penulisan Bible menggunakan bahasa Melayu. Penulisan Bible menggunakan bahasa Melayu. Namun demikian, kerja penterjemahan seluruh Alkitab ke dalam bahasa Melayu cuma bermula setelah orang Belanda yang bermazhab Protestan mula bertapak di tanah Nusantara. Usaha menterjemah kitab Bible ke dalam bahasa Melayu oleh dua orang pekerja syarikat India Timur Belanda atau VOC selama 40 tahun. Versi pertama kitab Bible diterjemahkan menggunakan sistem tulisan Jawi. Kemudian, pemberhentian usaha terjemahan ke bahasa Melayu. Kerana tarikan dakwah di China lebih menarik, kebanyakan usaha penterjemahan mula memfokuskan bagi menyesuaikan Bible dalam masyarakat tersebut. Kedua, Perjanjian Baharu pada tahun 1852 menggunakan tulisan Roman sebelum Perjanjian Baru versi Jawi diterbitkan pada tahun 1856.
Bagaimanapun, kedua-dua versi ini tidak diedarkan di semenanjung Malaysia. Ia hanya diedarkan untuk masyarakat Borneo dan Sumatera sahaja. Pada tahun 1852 dianggap sebagai tahun terakhir usaha penterjemahan Bible dilakukan dan segala usaha dihentikan buat sementara. Pada mulanya, Alkitab di dalam bahasa Melayu diguna pakai oleh umat Kristian di seluruh rantau Nusantara tanpa mengira sama ada Alkitab itu diterjemah, dicetak, diedarkan oleh pihak gereja di Tanah Melayu, Borneo ataupun Hindia Timur. Setelah kemerdekaan Indonesia 1945 dan Tanah Melayu 1957, perkembangan bahasa Melayu mengambil hala tuju yang tersendiri di kedua-dua negara tersebut. Pada awal zaman kemerdekaan kedua-dua negara tersebut, versi Alkitab yang lazimnya dipakai oleh umat Kristian di rantau ini adalah Alkitab Sheila Bair dan Alkitab Terjemahan Lama yang menggabungkan Perjanjian Lama Clickert dan Perjanjian Baru Bot di dalam satu edisi. Alkitab Ende yang diterbitkan oleh Gereja Katolik Rom Indonesia dan Alkitab Terjemahan Baru yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia antara usaha yang pertama untuk menyimak dan menerbitkan penterjemahan Alkitab di dalam bahasa Indonesia moden. Kemudian, usaha tergendala selepas penubuhan negara baru. Selepas kemerdekaan Indonesia dan juga Malaysia serta tamat Perang Kedua usaha menterjemah Bible ke dalam bahasa Melayu terpaksa dihentikan. Ekoran kewujudan penggunaan bahasa kebangsaan berbentuk baru. Pada masa yang sama, Persatuan Alkitab Singapura, Brunei dan Malaysia menerbitkan Perjanjian Baharu Berita Baik di dalam bahasa Malaysia moden yang kemudiannya disusuli dengan penerbitan edisi Alkitab Berita Baik yang merakumi teks penterjemahan baru Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru di dalam bahasa Malaysia moden pada tahun 1987. Pada tahun 2016, Lab Network Malaysia menerbitkan juga Alkitab versi Borneo dalam bahasa Malaysia. Alkitab versi Borneo merupakan terjemahan baru dalam bahasa Malaysia formal yang lebih mendekati terjemahan harfiah. Baiklah, isu penulisan Bible dalam menggunakan bahasa Melayu sering diperkatakan oleh rakyat Malaysia dan terpampang di dada-dada akhbar. Isu tuntutan penggunaan kalimah Allah oleh pihak gereja Katolik telah mencetuskan kemarahan umat Islam di Malaysia. Malah dianggap sebagai satu cubaan untuk mengganggu dan mencabar perlembagaan persekutuan. Merujuk kepada akhbar The Sun pada tarikh 24 Disember 2007, terdapat laporan yang bertajuk Church Leaders Explain the Use of Allah. Untuk memberi penjelasan terhadap tuntutan-tuntutan di atas, maka Muzakarah Jawatan Kuasa Fakta Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-82 yang telah bersidang pada 5 hingga 7 Mei telah memutuskan bahawa lafaz Allah Subhanahu Wa Taala merupakan kalimah suci yang khusus bagi agama dan umat Islam dan ianya tidak boleh digunakan atau disamakan dengan agama-agama bukan Islam yang lain. Seterusnya, artikel kedua yang memetik daripada sumber Malaysia Kini yang bertarikh 8 Januari 2010. Terdapat bahan bukti terbitan Kristian dalam bahasa Melayu telah wujud sejak lebih kurang 400 tahun yang dulu. Maka, dakwaan orang Muslim tentang orang Kristian di Malaysia yang baru hendak menggunakan kalimah Allah adalah tidak berasas. Siong Ti, seorang penganut Kristian di Sarawak, berkata suku-suku pribumi Sarawak tidak fasih berbahasa Inggeris. Oleh sebab itu,
mereka tidak mampu memiliki Alkitab, iaitu Bible, dalam bahasa Inggeris. Namun, mereka boleh memahami bahasa Melayu. Pada masa yang sama, agak sukar untuk menterjemahkan Bible ke dalam bahasa ibunda suku masing-masing kerana kekurangan pakar bahasa dalam kalangan mereka. Maka, untuk memudahkan orang Kristian daripada suku-suku pribumi ini untuk mendalami ilmu pengetahuan tentang kepercayaan Kristian, mereka perlu memiliki satu Bible yang diterjemahkan dalam bahasa yang mereka fahami, iaitu bahasa Melayu. Akhir sekali, memetik daripada Keratan Akhbar Berita Harian bertarikh 3 Januari 2014, Petaling Jaya, Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS, telah merampas kira-kira 300 kitab Bible versi bahasa Melayu selepas menyerbu Pejabat Pertubuhan Bible Malaysia (PBM) di Damansara. JAIS menerima aduan oleh orang ramai mengenai persatuan itu menyimpan kitab berkenaan dan serbuan dilakukan kerana kitab itu mengandungi kalimah Allah. Seperti yang telah saya terangkan tadi, isu kalimah Allah ini telah hangat diperkatakan oleh rakyat Malaysia, terutama orang Muslim di Malaysia. November lalu, Sultan Selangor iaitu Sultan Sharafuddin Idris Shah bertitah penggunaan kalimah Allah dalam Bible dan penerbitannya dalam akhbar mingguan The Herald versi bahasa Melayu perlu dihentikan serta-merta. Baginda bertitah ia bertujuan untuk mengelakkan kekeliruan dalam kalangan umat Islam di negeri ini. Perkara 11.4 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa setiap daripada individu berhak untuk menganut, mengamalkan serta menyebarkan agama mereka dan kepercayaan mereka masing-masing. Bagaimanapun, perkara 11.4 itu menyatakan bahawa orang bukan Islam dilarang menyebarkan agama mereka kepada orang Islam. Menurut perkara 11.4, Badan Perundangan Negeri boleh memberi kuasa kepada negeri untuk mengubah semula undang-undang sekiranya berlaku perkara seperti penyebaran agama selain daripada agama Islam kepada orang Islam. Oleh itu, orang Kristian dilarang menggunakan penterjemahan Bible dalam bahasa Melayu sebagai medium untuk menyebarkan agama mereka kepada orang Islam. Seksyen 91 Enactment Agama Bukan Islam Selangor 1988 melarang mana-mana individu yang bukan Islam menggunakan penulisan atau ucapan atau mana-mana daripada 25 perkataan yang terkandung dalam bahagian satu jadual yang berkaitan dengan agama bukan Islam. Seorang individu bukan Islam didapati bersalah sekiranya menggunakan perkataan Allah dan perkataan Arab lain seperti firman Allah, ulama, hadis, Rasul dalam penterjemahan kitab mereka. Ini adalah konflik berkaitan agama terutama antara Melayu Muslim dan penganut Kristian. Hal ini kerana penulisan Bible dalam bahasa Melayu lah ada terdapatnya kesalahfahaman antara dua penganut agama ini, iaitu agama Islam dan agama Kristian. Dan ini juga membawa kepada proses perundangan di Malaysia dan juga telah mengheret pelbagai pihak sama ada Muslim atau Kristian ke protes jalanan. Setelah itu adanya mencaci maki antara penganut dan kebakaran gereja dan masjid. Juga kita ada beberapa pandangan macam saya cakap tadi. Ada beberapa pandangan kita mulakan dengan pandangan yang pertama iaitu pandangan fatwa. Tidak menyebut apa-apa larangan penggunaan kalimah Allah oleh bukan Muslim. Syekh Ramadan Al-Buti berpendapat haruslah memastikan bahawa cara penulisan dan sebutan kalimah Allah bertepatan dengan apa yang asal seperti mana dalah lajah Arab. Lepas tu seterusnya Zakir Naik juga berpendapat bahawa penggunaan kalimah Allah oleh Kristian dapat membawa kepada kesalahfahaman dalam usaha menyebarkan dakwah Islam. Kesimpulannya, sekiranya penganut Kristian ingin menggunakan kalimah Allah dalam konteks kefahaman Arab, sewajarnya dibenarkanlah.
Tetapi jika membawa kepada kekeliruan dan kesalahfahaman, pihak berwajib mempunyai kuasa yang wajar untuk memelihara dan melarang salah guna bahasa tersebut. Seperti yang dikatakan tadi, kalau nak guna boleh, teruskan, tak apa, dibenarkan, tapi bersesuaian dan sama maksud dengan asalnya. Kita ada juga pandangan perundangan. Mahkamah Tinggi pada 31 Disember 2009 melalui Hakim Datuk Lau Bilan memerintahkan bahawa keputusan Menteri Dalam Negeri melarang penerbitan akhbar Minggu Herald itu daripada menggunakan kalimah Allah dalam edisi bahasa Malaysia adalah menyalahi undang-undang dan tidak sah. Dan pada 14 Oktober 2013 pula, Mahkamah Rayuan memutuskan Herald tidak boleh menggunakan kalimah Allah. Seterusnya, hal ini menimbulkan beberapa interpretasi menyeluruhkan dan keputusan yang tuntas dari Mahkamah Persekutuan dengan mengambil kira pandangan penganut Kristian di Sabah, Sarawak amat diperlukan. Okey, seterusnya kita pergi kepada pandangan CFM dan NECF. Mereka mengakui akan perkataan Allah berasal dari kalimah Arab iaitu perkataan ilah, bermakna Tuhan. Dan umumnya penganut Kristian telah mewarisi penggunaan Allah sejak berzaman sebelum kedatangan Islam lagi. So, pada zaman tu pun diorang dah guna dah perkataan Allah. Kenapa zaman sekarang diorang tak boleh nak guna dah? Macam tu dah diorang berpendapat, sebab diorang berpendapat yang kalimah Allah ni adalah memang ditujukan untuk maksud Tuhan. Macam tu. NECF menganggap bahawa kalimah Allah hanyalah kata nama biasa, bukan kata nama khas. Setiap orang berhak untuk menggunakan kalimah Allah sama ada dalam bentuk penulisan atau sebutan. Lepas tu CFM dan NECF ni bersepakat akan kalimah Allah wajar diberi kebenaran dan digunakan oleh penganut Kristian secara keseluruhan. Okey, seterusnya kita ada faktor lah. Faktor kepada kenapa terjadinya konflik agama ni. Okey, yang pertama adalah tidak memahami secara jelas perkara 3/1 dan perkara 11 dalam Perlembagaan Persekutuan. Seperti yang kita dah sedia maklum, perkara 3/1 ni mengatakan bahawa Islam ialah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Untuk perkara 11 pula ialah kebebasan beragama. Itu terjadi adanya juga diskriminasi dan prasangka atas dasar agama atau fahaman agama. Jadi sekah untuk membendung konflik agama tu daripada berlakunya di negara kita. So apa yang kita dapat lakukan adalah dengan dasar awam kerajaan. Awam kerajaan ni kita boleh guna satu elemen yang dipanggil ethnic clue yang merupakan konsep yang melihat perbezaan yang dapat dirapatkan melalui program tertentu. Yang kedua adalah peranan pihak swasta dan pertubuhan bukan kerajaan, NGO. Contoh, kita ada TV Al-Hijrah yang memaparkan tentang agama Islam, dan kita dapat, daripada situ kita dapat mengajar dan memberikan satu idea dan fahaman kepada penganut-penganut lain bahawasanya agama Islam ni macam ni, macam ni, macam ni. Ada contoh TV Al-Hijrah tu kita ada juga perkasa, iaitu memberi dan menyalurkan maklumat yang betul tentang isu-isu yang sensitif termasuk isu agama. Peranan parti-parti politik. Mereka ni bukan sahaja bertanggungjawab dalam sistem politik, tapi mereka juga memberikan satu pengaruh kepada pengikut. Jadi parti-parti politik ni boleh mengeluarkan suara dengan lebih jelas, dan yelah parti politik kan orang ramai kenal. Dia boleh mempengaruhi orang dengan menjelaskan bahawa agama Islam sebenarnya macam ni, agama Kristian sebenarnya macam ni. So bila parti politik ni mengambil tempat dalam membendung konflik agama, tak adalah orang, kuranglah sikit orang untuk
berprasangka buruk terhadap sesuatu agama. Seterusnya paling common lah, peranan rakyat sebagai ahli masyarakat dan rakyat majmuk di negara Malaysia ni lah. Seperti yang kita tahu, kita sendiri ada tanggungjawab sebagai rakyat, iaitu mengekalkan perpaduan dan pegang pada prinsip-prinsip negara lah. Tapi kat sini kita nak menerangkan dengan lebih lanjut tentang agama. Jadi sebagai rakyat, kita tak boleh nak membatu apikan sesiapa untuk membenci mana-mana pihak, kerana kita hidup dengan berbilang kaum, berbilang agama. Isu berkaitan agama wajarlah diselesaikan melalui proses yang lebih baik dan harmoni seperti forum tertutup atau perjumpaan pakar untuk mencari penyelesaian yang terbaik untuk semua pihak. Perkara yang boleh membawa kepada provokasi dan ancaman antar kaum haruslah dielakkan. So bila kita selesaikan benda tu dalam secara tertutup dan hanya pihak bertanggungjawab yang menyelesaikannya, tak adalah isu tuduh menuduh, fitnah sana sini, lepas tu berita palsu sana sini yang tidak bertapis dan tidak adanya bukti yang kukuh yang mengatakan bahawa statement tu adalah benar dan statement tu dikeluarkan oleh pihak berkuasa ataupun yang bertanggungjawab. Dunia di hujung jari, dunia dah luas. Kita pun tak boleh nak sangkal apa benda yang akan jadi dengan adanya berita-berita palsu ni. So berita-berita palsu ni lah kebanyakannya yang membuatkan isu perkauman dan agama di negara kita terjadi.